Jadi control. Tak jadi. Baju tambi. Dah baju kemarin dah tak ni. Tak jadi. Esok lah. Esok tengah habis tambi tu tengah habis lem lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد.
boleh mula insya-Allah. Siapa lagi? Tunggu Ustaz. Ustaz Muaz, mana Ustaz Muaz? Ustaz Muaz makan nasi bang. Baik, kita boleh mula. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين. Kemarin kita bincang masalah syurutut tamyiz dan ada sedikit kekeliruan dan juga kurang jelas tentang syarutut tamyiz tu. Bila kita dah tengok balik, kita ulang kaji balik, kita teliti balik satu persatu, rupa-rupanya kita yang pening, dia tak payah mana pun, kita yang kurang jelas, kerana mungkin kerana kelemahan kita tak nampak apa yang dia nak beritahu di situ, apa yang dimaksudkan di sini. Sebenarnya mudah saja syarutut tamyiz ni. Bila kita perhatikan betul-betul, mudah saja. Baik. Kata musannif kita, syurutut tamyiz lil hukmi bit tamyizi syurutun arba'atun. Untuk menghukumi sebagai tamyiz itu memerlukan 4 syarat. Yang pertama, alla yanqusal qawiyyu an aqallil haidhi wa huwa yawmun wa laylah fa inna qasa fa hiya ghairu mumayyizah. Yang pertama, disyaratkan darah kuat itu melebihi 24 jam, yakni sekurang-kurang haid. Wa huwa yawmun wa laylah, iaitu sehari semalam. Maksudnya darah kuat mesti melebihi daripada sehari semalam, barulah dikira ataupun boleh kita menghukumi dia sebagai tamyiz. Kalau tak sampai 24 jam, maka tak boleh kita nak hukum dia sebagai tamyiz. Ini syarat yang pertama. Fa inna qasa fa hiya ghairu mumayyizah. Dan jika kurang ia daripada 24 jam, maknanya tak sampai 24 jam, maka ia bukannya mumayyizah. Dan ghairu mumayyizah, ia adalah bahkan ia adalah ghairu mumayyizah, bukan mumayyizah. Bila ghairu mumayyizah, ada hukum ghairu mumayyizah. Mumayyiz ada hukum mumayyiz, ghairu mumayyizah ada hukum ghairu mumayyizah. Baik. Syarat yang kedua adalah tidak melangkaui ataupun tidak melebihi darah kuat itu daripada sebanyak-banyak haid. Alla ya'bural qawiyyu aktsaral haidhi fa in 'abarahu falaysat mumayyizatan. Sekiranya melebihi darah kuat itu lebih daripada 15, maka ia bukanlah mumayyiz, bahkan ia ghairu mumayyizah. Maksudnya darah kuat ini, yang berkaitan dengan darah kuat ini, ada 2 perkara, ada 2 syarat. Yang pertama, melebihi 24 jam. Yang kedua, tidak melebihi 15 hari 15 malam. Maknanya
paling kuat pun dia kena ada 15. Ini paling kuat. Paling banyak 15. Tak boleh lebih daripada 15. Tak boleh sekiranya darah kuat itu melebihi daripada 15, iaitu 16 ke atas, tak boleh. Kalau terjadi situasi begitu, darah kuat melebihi 15, maka dia tidak menepati kriteria tamyiz, maka ia dihukumi sebagai ghairu mumayyizah. Dan hukum ghairu mumayyizah akan disebutkan pada perbahasan yang akan datang. Baik, dua. Yang pertama lebih daripada 24 jam, dan yang kedua tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Paling banyak pun 15 hari. Baik, jelas. Paling banyak darah kuat ini mestilah 15 hari sahaja. Tidak boleh lebih daripada tu. Ini dua syarat. Baik, syarat yang ketiga, dua syarat yang terakhir ni, syarat ketiga dan syarat keempat, dia semua ada 4 syarat. Dua syarat yang pertama berkaitan dengan darah kuat. Dua syarat yang terakhir berkaitan dengan darah lemah. Dua syarat yang pertama berkaitan dengan darah kuat. Dua syarat yang terakhir berkaitan dengan darah lemah. Okey. Apa syarat yang ketiga yang berkaitan dengan darah lemah ni? Alla yanqusad dha'ifu an aqallit tuhri. Tidak kurang darah lemah itu daripada sekurang-kurang suci. Berapa hari sekurang-kurang suci? Wa huwa 15 yauman, iaitu 15 hari. Maksudnya darah lemah mesti melebihi 15 hari. Tak kurang daripada 15, mesti kena, paling tidak kena dapat 15. Tak kurang daripada sekurang-kurang suci, iaitu 15. Mana tak boleh kurang daripada 15. Mesti paling kurang pun kena dapat 15. Paling kurang kena ada 15 hari darah lemah dia. Baik, ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, paling kurang darah lemah itu mesti kena 15 hari. Paling kurang. Kalau 16, 17 itu tak ada masalah lah. Yang penting paling kurang 15. Tak boleh kurang daripada 15. Mesti dapat 15. Okey, ini syarat yang ketiga yang berkaitan dengan darah lemah. Okey, kita tak payah baca lagi, dia punya kaitan di bawah ni. Kita terus kepada syarat yang keempat. Baik, apa syarat yang keempat di muka surat sebelah? Ay yakuna ad-dha'ifu mutawaliyan. Iaitu darah lemah itu mestilah mutawaliyan. Apa maksud mutawaliyan? Maknanya berturut-turut. Mutawaliyan. Berturut-turut. Darah lemah itu mestilah berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Falau lam yakun mutawaliyan falaysa bitamyizin. Dia kata sekiranya tak mutawaliyan, tak berturut-turut, maka hukumnya bukanlah tamyiz. Maka hukumnya bukanlah tamyiz. Syaratnya mesti kena berturut-turut darah lemah selama 15 hari itu. Satu, lepas hari, sehari, lepas hari, sehari, bersambung-sambung sampai 15 hari. Bersambung-sambung sampai 15 hari. Okey. Ini maksud berturut-turut. Maksudnya darah lemah itu mesti kena berturut-turut dalam masa 15 hari itu. Baik, apa maksud berturut-turut di sini? Wal muradu bitawalid dha'ifi alla yatakhallalahu qawiyyun. Yani yang dikehendaki dengan mutawali, berturut-turutnya darah lemah itu ialah alla yatakhallalahu qawiyyun, tidak diselangi oleh darah kuat. Tidak diselangi oleh darah kuat. Maksudnya darah lemah yang selama 15 hari itu tidak diselangi oleh darah kuat. Baik, jelas di sini. Dua syarat yang pertama berkaitan dengan darah kuat, iaitu yang pertama
mesti melebihi 24 jam. Yang kedua, kurang daripada 15 hari 15 malam. Okey. Dan dua syarat yang terakhir iaitu yang berkaitan dengan darah lemah, iaitu darah lemah itu mestilah ada 15 hari. Mesti dapat 15 hari. Darah lemah mesti kena dapat 15 hari. Tak kisahlah dia dalam 15 ke, luar 15 ke, di mana-mana pun, asalkan 15 hari. Tak kisahlah di mana pun dia berada. Kena dapat 15 hari. Ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, 15 hari tadi tu mestilah berturut-turut. Maksudnya tidak diselangi oleh darah kuat. Ini dua syarat yang diletakkan dengan darah lemah. Maksudnya darah lemah ni mestilah 15 dan 15 itu mesti tidak diselangi oleh darah kuat. Kena jelas dulu 4 syarat ni. Okey, bila kita jelas cara 4 syarat ni, satgi barulah kita tengok misal dan kita tengok dia punya kaitan-kaitan dia. Okey, jelas darah lemah mesti kena 15 hari dan 15 hari itu tidak boleh diselangi oleh darah kuat. Baik, jelas. Okey, alhamdulillah jelas. Kemudian kita kembali balik kepada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga tadi? Darah lemah mestilah 15 hari. Darah lemah mesti 15 hari. Tak kes 15 hari. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang berkaitan dengan darah lemah, syarat yang ketiga adalah mesti kena 15 hari. Mana pemadam? Ini syurut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Mudah saja. Cuma ialah bila kurang teliti dia jadi susah. Baik, syarat yang ketiga adalah darah lemah lebih 15 hari. Darah lemah mesti dapat 15 hari. Baik, apa kaitan dia? Apa syarat bagi syarat yang ketiga ni? Untuk syarat yang ketiga ini disyaratkan, untuk perkara yang ketiga ini disyaratkan bagi syurutut tamyiz, dia mestilah darah itu mestilah istimrar. Maknanya lebih daripada 15. Darah lemah itu mesti lebih daripada 15. Lebih 15 maksudnya di luar daripada 15. Berada di luar 15. Bermula dia tu luar 15. Sekiranya darah lemah itu bermula daripada luar 15, maka barulah syarat yang ketiga ini diambil kira. Kalau dia datang sebelum 15, maka syarat yang ketiga ni tak diambil kira. Baik, jelas sini? Okey. Dia kata syarat yang ketiga ini nak diambil kira, mestilah darah itu istimrar. Istimrar. Apa makna istimrar? Datang di luar 15. Datang di luar 15. Syarat istimrar ni iaitu datang di luar 15. Kenapa dia nak 15? Pasal dia nak mencukupkan suci. Kalau tak dapat 15, maka tak cukup suci di situ. Tak dapat suci. Sebab tu dia syaratkan 15. Kerana nak mendapatkan suci.
Baik, yang jelas Istimrar ni maksudnya datang di luar 15. Bila datang darah lemah itu datang di luar 15, yakni pada hari ke-16. Apabila datangnya pada hari ke-16, maka darah lemah itu disyaratkan mesti kena dapat 15 hari. Mesti kena dapat 15 hari. Kena ada 15 hari. Okey, pecahan-pecahan masalah dia tu nanti. Kemudian peringkat kedua. Kita bagi selesai dulu peringkat yang pertama, maksud istimrar. Maksud istimrar itu adalah dia kata zada 'alal 15. Lebih di atas 15. Maksudnya lebih di atas 15 hari. Maksudnya datang pada hari ke-16. Kurang-kurangnya dia datang pada hari ke-16. Baik, jelas Itu makna istimrar. Apabila darah lemah itu datang selepas 15 hari, yakni pada hari ke-16, maka syarat yang ketiga ni diambil kira. Yang ketiga diambil kira, yakni kena dapat 15 hari. Kena ada 15 hari darah lemah dia. Okey, jelas di sini. Baik. Sekiranya tidak istimrar, maksudnya datang darah lemah itu dalam 15. Dia datang dalam 15. Tak sampai lagi 15 hari, dia dah datang darah. Tak sampai 15 lagi, dia dah datang, dia dah bertukar kepada darah lemah. Yang atas ni, istimrar ni, dia bertukar darah lemah itu pada hari ke-16. Bertukar pada hari 16. Adapun tidak istimrar, maksudnya darah kuat bertukar kepada darah lemah itu sebelum daripada 16. Sebelum daripada 16. Kalau darah kuat itu bertukar kepada darah lemah di dalam 15, maka syarat yang ketiga ni tak diambil kira. Tak mesti ada 15. Kalau tidak istimrar, tak mesti ada 15. Maksudnya sini istimrar kita kata mesti 15 hari. Tidak istimrar, tidak mesti 15. Tidak mesti 15 hari untuk kita menghukumi dia sebagai tamyiz. Ni darah kuat itu adalah haid, darah lemah itu adalah istihadah. Tak mesti. Sekiranya tidak istimrar, maka yang syarat yang ketiga ini tak diambil kira. Nak diambil kiranya syarat yang ketiga, mestilah kena istimrar. Mestilah darah kuat itu bertukar kepada darah lemah pada hari yang ke-16. Dia dua saja kemungkinan bertukar kepada darah lemah ni. Kadang-kala dia bertukar sebelum 15, kadang-kadang dia bertukar selepas 15. Kadang-kala dia bertukar sebelum 15, kadang-kala dia bertukar selepas 15. Baik, jelas Dan jangan lupa syarat yang keempat, iaitu 15 hari itu mestilah tidak diselangi oleh darah kuat. Kalau diselangi suci, itu nanti dulu. Itu dia tak ambil kira. Dia kata mesti berturut-turut tu, syarat yang keempat tu ialah tidak diselangi oleh darah kuat. Maknanya kalau diselangi oleh darah kuat, automatik dia bukan tamyiz. Kalau dia berterusan, okey, tamyiz. Berterusan selama 15 hari.
ataupun tidak berterusan selama 15 hari. Maksudnya dia ada datang suci. Datang suci. Apa hukum dia? Sama juga. Kalau dia datang suci pun hukum dia sama juga, tamyiz juga. Hukum dia sama. Sama ada berterusan ataupun datang suci, automatik tamyiz. Cuma masalah dia sekiranya datang darah kuat, diselangi darah kuat, maka itu tidak dinamakan tamyiz dah ketika tu. Baik. Bila tidak istimrar, kan? Tidak istimrar, tidak berlanjutan, tidak datang. Datangnya dalam 15. Bila datang dalam 15, maka sekiranya berlaku suci di depan dia tu, kalau berlaku haid, itu tak boleh, dia ternafi syarat yang keempat. Datang darah kuat, dia ternafi syarat yang keempat, tak boleh. Ini syarat yang keempat cukup ni. Bila datang saja, bertukar saja darah kuat kepada darah lemah pada masa sebelum daripada 15, maka sekiranya berlaku suci kat depan dia tu, okey, no hal, tak ada masalah. Kalau tak berlaku suci pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak syarat istimrar ni, tak syarat 15. Tidak istimrar tak syarat 15. Adapun yang istimrar, darah kuat bertukar kepada darah lemah pada hari ke-16 itu mestilah disyaratkan sekurang-kurangnya darah lemah itu dapat selama 15 hari. Baik, jelas di sini? Jelas? Kalau tak jelas boleh tanya. Ini masalah istimrar, mudah ya sebenarnya istimrar ni. Kaitan dengan darah ketiga, syarat ketiga ni. Syarat ketiga ni, darah lemah mesti 15 hari itu sekiranya darah kuat itu bertukar kepada darah lemah pada hari ke-16. Kalaulah darah kuat itu bertukar kepada darah lemah di sebelum 15, kan, darah kuat bertukar kepada darah lemah sebelum 15, maka syarat yang ketiga ni tak diambil kira. Bila tak diambil kira, maka automatiklah kita hukum dia sebagai tamyiz. Ini pun hukum sebagai tamyiz, ini pun hukum sebagai tamyiz. Sama-sama hukum tamyiz. Istimrar pun tamyiz, tidak istimrar pun tamyiz. Dua-dua tamyiz. Tapi bezanya istimrar ini, kalau istimrar dia kena syarat yang ketiga. Kena ada syarat yang ketiga. Kalau tak istimrar, tak ada syarat yang ketiga. Okey, jelas Ada yang kurang jelas? Okey, kita faham dulu. Dah faham dia punya kaedah dia, kaitan dia. Kalau syarat yang ketiga hanya berkaitan dengan darah yang luar daripada 15. Darah lemah itu luar daripada 15. Adapun darah lemah yang datang dalam 15, yang bertukar di dalam 15, maka tak disyaratkan 15 hari. Tak disyaratkan 15 hari. Baik, kemudian baru kita tengok contoh-contoh dia. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mana contoh dia? Dia kaitkan syarat yang ketiga ni dengan wadzalika inistamarrad damu. Syarat yang ketiga ini diambil kira sekiranya inistamarrad damu, sekiranya istamarrad damu, maknanya darah lemah itu datang pada hari ke-16. Datang pada hari ke-16, barulah syarat yang ketiga ni diambil kira. Adapun amma idza lam yastamirra, adapun apabila tidak istimrar, maksudnya darah lemah itu datang di dalam 16, maksudnya darah kuat bertukar kepada darah lemah dalam 16, dalam lingkungan 16,
maka fala yushtaratu hadha syartu, maka tak disyaratkan ini syarat. Syarat yang ketiga ni tak disyaratkan. Nah, syarat yang ketiga ni tak ada guna untuk tamyiz. Tidak berguna untuk tamyiz, untuk menghukumi sebagai tidak berguna untuk tidak istimrar ni, tidak berguna untuk dia untuk kita menghukumi sebagai tamyiz. Tetap kita boleh menghukumi sebagai tamyiz walaupun darah lemahnya tidak sampai 15. Berbeza dengan istimrar. Istimrar berhajat, dia perlukan 15 hari. Okey. Baik, jelas di sini. Mana misal? Misal bagi tidak istimrar. Misal bagi tidak istimrar. Ka'an a'qabahu tuhurun. Seperti mana, ataupun contohnya seperti diiringi oleh suci. Maksudnya belum sampai 15 hari, belum sampai 15 hari dia punya suci tu ni, apabila dia datang sebelum daripada 15, darah lemah itu datang sebelum 15, kemudian tak sampai 15 hari. Tak sampai 15 hari lagi, dia dah tuhurun, dia suci. Dia dah suci. Tak sampai 15, dah berlaku suci. Putus dah dia punya darah. Maka ketika itu tetap dihukumi sebagai tamyiz. Kerana apa? Kerana apa tetap dihukumi sebagai tamyiz? Walaupun darah lemah tak sampai 15. Kerana darah lemah itu datangnya sebelum daripada 15. Darah lemah itu tidak istimrar. Darah lemah itu tidak istimrar, maka tak disyaratkan darah lemah 15 hari. Walaupun dia suci sebelum sampai 15 hari, maka tak disyaratkan. Tak apa. Tak apa walaupun dia tak sampai 15 hari. Kita boleh kata dia adalah tamyiz. Okey, berbeza dengan istimrar tadilah. Istimrar dia syarat 15. Baik, jelas Okey, dia buat misal lagi. Misal bagi lam yastamir. Lam yastamir, tidak istimrar. Tidak istimrar yang maknanya yang datang sebelum daripada 15 ni, dia tak cukup 15. Darah lemah dia tak cukup 15. Sedangkan dia datang dalam 15. Tak cukup 15 maksudnya dia diiringi oleh suci. Berlaku suci sebelum daripada 15 hari. Okey, contohnya apa? Mithaluhu, contohnya. Law ra'at daman aswadu. Daman aswada. Okey, jelas sini. Jikalau seorang wanita melihat darah hitam selama 10 hari. 10 hari. Kemudian asyrata ayyamin ahmara, 10 hari merah. 10 hari hitam, 10 hari merah. Thumma qata'ad damu, kemudian darahnya terputus. Darahnya terputus. Maka, okey, kita tengok. Ni, 10 hari ni. Kita bagi 2 ni. Biar tamat. Bagi 2. Ni 15. 15. 10 ni, nampak tak? Daripada hitam bertukar kepada merah dalam 15 ni, dalam 15. Dia bertukar dalam 15. Bila bertukar hitam kepada merah, kuat kepada lemah dalam lingkungan 15, maksudnya tak lebih daripada 15, maka ni darah lemah dia tak disyaratkan 15. Tak disyaratkan 15. Tak disyaratkan 15. Berbeza dengan sekiranya darah lemah ini bertukar pada hari ini 5 hari. Kemudian
Sini 20 hari lah kita kata. Dia bertukar hitam kepada merah, kuat kepada lemah itu pada hari ke-16. Ni hari ke-16. Bermulanya hari ke-16. Maka ni syarat 15 hari. Dia mesti kena ada 15 hari dia punya darah lemah dia. Sebab apa? Sebab dia istimrar. Maksudnya dia datang selepas daripada 15. Ini syarat kena ada 15 hari. Okey ya. Berbeza dengan hak ni tadi. Kita kata tadi 10 hari. Kemudian berhenti. Walaupun ni tak dapat 15. Tetap dihukumi. Ni suci ya. Selepas daripada 10 suci. Tak cukup 15 lagi. Tetap kita hukumi. Kita hukum yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah. Tetap kita hukum sebagai tamyiz. Tanpa kita memperdulikan syarat yang ketiga. Tetap dihukumi sebagai tamyiz. Kerana apa? Kerana tidak istimrar. Tidak istimrar. Maksudnya datang di dalam 15. Datang daripada 15. Tak syarat. Tak syarat 10. Tak syarat 15. فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف. Maka sesungguhnya diamalkan dengan tamyiznya masalah tadi. Tamyiznya masalah tadi. Tamyiznya hitam. Hitam itu dihukumi sebagai haid. Yang merah itu dihukumi sebagai istihadah. Ma'a naqsid dha'ifi. Serta atau bersama kurangnya dhaif. Walaupun lemah ini kurang, tak sampai daripada 15, tetap kita menghukumi sebagai tamyiz. Yang lemah tu warna apa? Wahwal ahmaru, iaitu warna merah tu. Yang lemah warna merah tu tetap kita menghukumi sebagai istihadah walaupun tak cukup 15 hari. Walaupun tak cukup 15 hari. Kita tak ambil kira syarat yang ketiga tadi. Kenapa? Kerana tidak datang, dia datang itu sebelum daripada 15. Bukannya datang selepas daripada 15. Sebab tu dia kata diamalkan dengan tamyiznya walaupun kurangnya dhaif itu, kurangnya lemah itu, iaitu warna merah itu, an 15 daripada 15 hari. Walaupun kurang daripada 15 hari, tetap diamalkan tamyiz dia. Kerana apa? Li'anna ad-dama lam yastamirra. Kerana darah itu tidak istimrar. Tengok datang dalam 15. Maksudnya dia tak istimrar. Bila tak istimrar, maka tetap dihukumi sebagai tamyiz walaupun syarat ketiga itu walaupun tidak mencukupi syarat yang ketiga. Baik, ada soalan? Jika 15 hari hitam dan 10 hari merah, kemudian putus, nak beramal tamyiz atau tidak? Nak lihat syarat mana? 15 hari hitam. Tengok, kalau dia kata 15 hari, kita tulis 15 hari hitam, 10 hari merah, kemudian putus. Syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Syarat yang pertama, lebih daripada 24 jam, kurang lebih daripada 24 jam. Okey, lebih daripada 24 jam, 15 hari. Kurang daripada sebanyak-banyak haid tak? Kurang daripada sebanyak-banyak haid. Dia baru 15. Dia tak sampai 16 lagi. Baru 15, tak sampai 16. Dia tak masuk sampai 16. Okey, lulus. Syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Istimrar. Syarat yang ketiga, darah lemah itu mesti kena darah lemah mesti kena 15 hari. Kerana apa? Kerana darah lemah itu datangnya di luar daripada 15.
tiba-tiba di sini hanya 10. Tiba-tiba di sini hanya 10, kemudian putus. Kita tengok. Maka syarat yang ketiga tak cukup. Tak cukup syarat yang ketiga. Syarat yang keempat lulus tak? 15 hari ni. 15 hari mesti kena mutawali. Berturut-turut 15 hari. Dia tak diselangi oleh darah kuat. Darah lemah itu, bukan 15. Darah lemah itu tak diselangi oleh kuat. Diselangi tak? Tak diselangi. Straight saja darah lemah ini selama 10 hari. Okey, lulus. Syarat yang keempat. Maknanya syarat yang ketiga tak lulus. Tapi jawapan dia ada di perbahasan yang akan datang. InsyaAllah kita akan sampai juga. Kita tangguh dulu soalan ni. Cuma kita tangguh. Kita jadikan sebagai tanda tanya dulu. Biar dalam ni dia terjawab sendiri. Biar soalan kita ni terjawab sendiri pada pengajian yang akan datang. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey. Baik, syarat yang keempat itu mestilah darah lemah itu tak kira lah sampai 10 hari ke. Kalau tak istimrar, maka tak sampai 10 hari pun tak apa. Kalau istimrar, syarat kena 15 hari. Okey. Tapi yang penting darah lemah itu mesti kena mutawalian, mesti kena berturut-turut. Tidak boleh diselangi oleh darah kuat. Misaluhu, contohnya, lau ra'a yauman, contoh yang keempat ni, lau ra'a yauman aswada, sekiranya seorang itu melihat yauman, sehari hitam. Kemudian hari kedua merah. Kemudian hitam lagi. 3 hitam. Hari keempat merah. Sehinggalah berlarutan sampai hari ke-5, hari ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sehingga menjangkau 15 hari. Summa yauman ahmara wa hakadha hatta jawazal 15. Begitulah, maknanya sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehingga melepasi 15. Maksudnya sampai masuk ke hari ke-16. Sampai masuk hari ke-16. Fahiya laysat mumayyizatan, maka ia bukanlah mumayyizah. Ia bukannya mumayyizah. Bahkan ia adalah ghairu mumayyizah. Kerana apa? Kerana terluputnya, hilangnya syarat yang keempat, iaitu dhaif. Iaitu dhaif itu mestilah mutawaliyah. Dhaif itu mesti berterusan. Berterusan. Jadi di sini pun ada lagi ni 17, 18. Jadi nampak tak? Dia mula daripada ni 16 ni. 16 merah, hitam, merah. Jadi dia punya lemah dia tu, darah lemah dia tu, dia tak berterusan. Darah lemah dia tak berterusan. Maksudnya dia diiringi. Dia diselangi oleh darah kuat. Nampak ni. Ni lemah. Tiba-tiba dah datang kuat balik. Lepas tu lemah balik. Kuat balik. Lemah balik. Kuat balik. Tak boleh. Dia syarat dia, paling jauh pun, dia mesti kena bertukar dia punya lemah itu pada hari ke-16. Bertukar. Bukan setakat bertukar saja. Dia bertukar dan berterusan. Bertukar dan berterusan.
Sama ada dia selepas tu dia diselangi oleh suci ataupun dia berterusan 15 hari. Itu tak ada masalah. Kerana apa? Kerana tidak istimrar kan. 16 tidak istimrar kan. Bila tak istimrar, tak syarat 15. Yang penting darah lemah dia tu berterusan. Berterusan. Tak diselangi oleh darah kuat. Yang penting darah lemah dia tak diselangi oleh kuat. Sedangkan di sini diselangi oleh darah kuat. Nampak hari ke-17. Hari ke-17 darah kuat. Maka ini tidak termasuk di dalam tamyiz. Maka dia dihukumi sebagai ghairu mumayyizah. Boleh kalau kita nak kata dia mumayyizah. Nak menghilangkan syarat yang keempat. Melainkan kalau dia datang darah lemah juga. Dia datang darah lemah juga, okey, tak ada masalah. Dia termasuk dalam mumayyizah. Ini syarat yang keempat lah. Jelas lah. Kalau dia datang diselangi, darah lemah dia diselangi oleh darah kuat. Contohnya hari ke-17 ni. Macam ni. Maka ini tak dikira sebagai mumayyizah. Kerana terluput syarat yang keempat. Iaitu darah lemahnya tak diselangi oleh darah kuat. Baik, jelas kan? Nampak perbezaan dia? Perbezaan dia. Darah lemah tu, dia nak bertukar bila-bila pun boleh. Sama ada dalam 15 ataupun di luar 15. Kalau bertukar sebelum 15, maka tak disyaratkan 10 hari. Tak disyaratkan 15 hari. Kalau bertukar dalam 15. Kalau bertukar di luar 15, hari ke-16 ni, dia mestilah kena ada 15 hari. Mesti kena ada 15 hari. Dan darah lemah dia mesti kena berterusan. Tidak boleh diselangi oleh darah kuat. Sebab apa? Hak ni semua ni. Ni semuanya kuat. Kenapa? Ni satu kuat, penghabisan dia pun kuat. Dan darah lemah yang ada di antara semua ni dihukumi sebagai kuat ke semua. Nah ni limit dia kan syarat yang kedua tadi. Syarat yang kedua tadi, limit syarat darah kuat itu mestilah 15 hari, 15 malam. Tak boleh lebih daripada 15 hari. Sebab tu paling kurang pun darah dia kena mai 16 ni mesti kena bertukar kepada lemah dah. Paling jauh pun 16 ya. Kalau dia bertukar sebelum okeylah, tak ada masalah. Paling lewat, paling jauh, paling lama pun 16 dia kena bertukar dah. Baik, jelas. Dan bertukar dia mesti kena straight saja. Tak boleh diselangi oleh darah kuat. Jelas ha? Okey, nanti kita tengok depan ada lagi. Ada masalah dia banyak lagi. Dan ada beza masalah ni dengan masalah depan tu ada beza. Kita tengok syarat-syarat dia. Baik. Sebab apa yang ni tidak dikira sebagai mumayyizah kerana li'adami ittisalid dha'if. Kerana dha'if itu tidak berterusan. Maksudnya tidak diselangi oleh darah kuat. Sedangkan di sini diselangi oleh darah kuat, darah lemah dia. Hak dalam ni kita nak kira tak boleh dah. Pasal semuanya kuat. Sebab ditutupi ni oleh kuat. Dua kuat. Dikira kuat ke semua. Jadi hak luar lah. Dikira sebagai lemah. Hak luar itulah yang dikira sebagai lemah. Tiba-tiba yang lemah pun diselangi oleh yang kuat. Maka terbatal lah syarat yang keempat. Okey, hadhihi syurutu tamyizi fala yuhkamu bitamyizi illa idza tawafarat hadhihi syurutu. Ini iaitu syarat-syarat tamyiz tu. Fala yuhkamu bitamyiz, tidak dihukumi dengan tamyiz melainkan idza tawaffarat hadhihi syurut, telah sempurna oleh syarat-syarat yang tersebut. 4 syarat-syarat tersebut kalau sempurna, barulah dikira dihukumi sebagai tamyiz. Kalau tak cukup, maka tak dihukumi sebagai tamyiz. Baik, jelas ha? Kemudian misal cara tatbiknya kita tengok.
Falau ra'at nisfa yaumin aswada thumma atbaqatil humratu fatasyartul awwalu. Jikalau melihat ia setengah hari hitam, setengah hari saja hitam, kemudian terus bertukar merah sampai melepasi 15, masuk ke 16. Kena ingat kaedah asal, berlakunya mustahadah yang bercampur dengan suci dia, yang mana masalah itu dikembalikan kepada 7 masalah ini, dikembalikan kepada tamyiz, kepada ghairu mayyiz, semua ni apabila darahnya bersambung dengan 16. 15 bersambung dengan 16. Kalau tak bersambung itu tak ada masalah. Ini 15, lepas tu kemudian hari ke-16 tiba-tiba suci. Hari ke-16, hari ke-17 datang balik. Itu baqiyatu tuhrin. Itu takmil, itu masalah takmil, masalah menyempurnakan suci. Tak termasuk dalam masalah ni. Yang ni maksudnya darah lemah dia sampai hari ke-16, maka ternyata bahawasanya ini adalah ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Kerana apa? Tak cukup syarat kuat, syarat darah kuat, iaitu mestilah sehari semalam sekurang-kurangnya. Mestilah 24 jam. Okey, terbatas syarat yang pertama. Bila terbatas syarat pertama, ghairu mumayyizah lah. Walau ra'at 16 aswada thumma ahmara fatasyartu tsani. Dia lihat 16 hari warna hitam, hitam 16 hari, lebih lah 15 hari ni, bersambung hari ke-15 ke sampai 16. Tak kira lah 16 hari ni sama ada di dalam 16 ni diselangi oleh darah lemah ke darah apa suci ke apa ke. Yang penting di awal dia darah kuat, di akhir dia darah kuat, maka semua sekali dikira sebagai darah kuat. Yang penting 16 hari dia lajak. Tak kira lah kita kata hari ke-15 tu dia darah kuat. Kemudian hari ke-14 okey darah lemah. Hari ke-13 darah lemah. Hari ke-12 darah kuat. Dia kira semua sekali sebagai darah kuat. Dia kira semua sebagai darah kuat. Bila semua darah kuat, kemudian 16 pun darah kuat, maksudnya darah kuat dia bersambung sampai 16 hari. Apabila darah kuat dia bersambung sampai 16 hari, darah kuat dia ada selama 16 hari, maka terluput syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Iaitu darah kuat mesti kurang daripada 16 hari. Maksudnya paling banyak pun dia kena ada hanya 15 hari, tak boleh sampai 16. Tak boleh sampai lajak sampai 16. Sedangkan di sini darah kuat dia ada 16, maka terluput syarat yang kedua. Syarat yang kedua mesti kena darah kuat dia mesti kena kurang daripada 16, mesti kena kurang daripada 16. Tiba-tiba sampai masuk 16, maka terluput syarat yang kedua. Baik, jelas Okey, walau ra'a yawman ثم 14 أحمر ثم عاد الأسود واستمر أي زاد على 15 فات الشرط الثالث. Jikalau seorang wanita melihat sehari semalam hitam. Pen merah ni payah nak keluar. Sehari semalam hitam. Kemudian 14 hari merah. Kita tengok cukup tak syarat? Cukup tak syarat yang pertama? Sehari semalam. Okey, syarat pertama cukup. Syarat kedua kurang daripada 15 hari. Cukup. Syarat ketiga darah lemah mesti ada 15 hari. Nanti dulu tengok. Dia kena ada 15 hari kalau istimrar kan tadi. Kalau tak istimrar tak ada masalah. Kemudian tiba-tiba
tiba-tiba pada hari ke-16, dia datang balik darah kuat dia. Kita katalah berapa hari. Sebab dia kata summa 'adal aswadu wastamarra. Datang darah hitam itu ni dah 15 hari dah ni. 15. Kemudian datang darah kuat pada hari ke-16. Ke-16 darah kuat. Macam ni kita buhlah berapa hari? 7 hari darah kuat dia. Syarat yang ketiga, darah lemah mestilah melebihi daripada 15 hari 15 malam. Mesti kena 15 hari 15 malam. Sedangkan di sini belum cukup lagi 15 hari, baru duk ada 14 hari. Baru duk ada 14 hari. Okeylah kita katalah, tadi tu dia kata kalau datang bertukar darah kuat kepada darah lemah sebelum daripada 15 hari kan, sebelum daripada 15 hari dia tak syarat 15 hari. Kalau dia datang dalam 15 kan, bertukar darah kuat kepada darah lemah itu dalam 15, maka tak disyaratkan syarat yang ketiga kan. Syarat yang ketiga iaitu darah lemah mesti dapat 15 hari. Sedangkan tengok di sini dia bertukar sebelum daripada 15. Jadi sepatutnya tak apalah, tak cukup 15 hari pun okeylah. Tetap dikira sebagai tamyiz. Boleh kita kira sebagai tamyiz walaupun tak cukup 15. Kerana apa? Kerana dia tidak istimrar, dia datang dalam 15. Tapi ada masalah lain. Masalah dia apa? Masalah dia berhenti pada hari ke-15. Dia berhenti pada hari 15. Ni 15 hari ni. Di hari ke-16 hitam. Hari ke-16. Senang buat gini lah. 16, 17, 18, 19, 20. Dia tahu berapa hari hitam dia? Dia tak abang. Sedangkan batasan 15 ni di sini. Dia tak boleh. Kalau datang dalam 15 sekalipun tadi, dalam 15 sekalipun darah lemah tu, dia mesti kena lajak sampai 16. Dia kena lajak sampai 16. Itu syarat tambahan yang akan disebutkan selepas ni. Dia kena lajak lepas daripada 16. Kalau dia tak lajak lepas daripada 16, itu tak boleh. Itu tetap dikira sebagai ghairu mumayyizah. Kerana apa? Kerana tak cukup syarat yang ketiga, iaitu syarat yang ketiga, darah lemah mesti kena 15 hari. Mesti kena 15 hari. Maksudnya tadi istimrar ni datang selepas daripada 15. Okey, jelas. Kalau tidak istimrar, dia datang sebelum daripada 15, dan sebelum daripada 15 itu mestilah menjangkau sampai selepas daripada 15. Kalau tak menjangkau, jadi masalah macam ni tak boleh. Kalau tak menjangkau melebihi daripada 15, maka tak dikira sebagai mumayyizah juga. Kerana dia punya limit dia takat ni, kalau kita sampai takat ni saja, dia akan dapat hanya 14 hari saja. Hanya 14 hari, tak boleh nak dapat 15 hari. Kalau nak dapat juga 15 hari, dia mesti kena lajak masuk sampai hari ke-16. Baru boleh. Baru dapat 15 hari. Kalau contohnya kita kata kalau dia lajak sampai ke-16, okey, itu tidak ada masalah. Dia datang sebelum dan menjangkau lepas daripada 15. Itu maksud adamul istimrar. Dia datang sebelum daripada 15 dan menjangkau selepas daripada 15. Bukan sekadar dia datang dalam 15 saja, tapi dia menjangkau lepas daripada 15. Kalau dia tak menjangkau macam ni, maksudnya pada hari ke-16 dia bertukar kepada darah kuat, maka tak boleh. Tak boleh dikira sebagai mumayyizah. Kenapa? Kerana 14 ni tak cukup.
Nak dapat juga 15 tak boleh dah, nak kena curi hak ni. Tak boleh. Dia limit dah ni. Tekan ni 14 hari ni limit dah. Baik, jelas di sini. Jelas Ustaz Zakaria. Itu makna istimrar. Istimrar. Datang sebelum daripada 15 dan menjangkau selepas 15. Tak boleh terhenti pada sebelum daripada 16. Sebelum 16. Dia terhenti dekat 15 tak boleh. Dia kena lajak sampai lebih daripada 15. Sebab tu dia buat contoh tadi 10 hari hitam, 10 hari merah. Nampak tak? Menjangkau tak 20 hari? Menjangkau tak? Dan datang pada hari ke-11. Merah itu pada hari 11 dan berhenti pada hari ke-20. Lebih tak 15? Ya, lebih. Nampak? Okey, jelas ini syarat yang ketiga. Jadi terluput syarat yang ketiga, iaitu darah lemah melebihi kurang daripada 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Kerana apa di sini? Sini dia tak istimrar. Dia tak istimrar. Dia tak istimrar. Dia tak berlaku langsung. Dia punya istimrar tu. Istimrar pun tak berlaku. Tidak istimrar pun tak berlaku. Dua-dua tak berlaku. Jadi tak cukup lah syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu kalau istimrar dia dapat 15. Kalau tak istimrar dia kurang daripada 15. Tapi ni dia tak berlaku langsung. Tak ada. Kerana dia berhenti di sini. Kalau dia lajak, sebab apa? Istimrar tu maksudnya datang daripada dalam 15 dan lajak sampai lebih daripada 15. Okey, habis. Sebab tu dia kata wastamarra thumma ada. Datang sehari semalam hitam, kemudian 14 merah, kemudian kembali balik hitam dan berlanjutan sampai lepas daripada 15 hari. Lanjutan ni lepas 15 ni. Datang dia lepas daripada 15 hari. Zada 'alal 15. Datangnya ke warna hitam itu wastamarra, yakni datang ia itu zada 'alal 15. Datang ia selepas daripada 15. Fatasyartu tsalits, maka syarat yang ketiga, terbatal. Tak terpakai dah syarat yang ketiga. Bila tak terpakai, tak diambil kira syarat yang ketiga, maka terbatallah mumayyizah. Tak dihukumi sebagai mumayyizah. Bila tak dihukumi sebagai mumayyizah, dia dihukumi sebagai ghairu mumayyizah. Ada hukum dia ghairu mumayyizah. Akan datang insya-Allah, ada panjang umur kita sampai. Walau ra'at yawman aswada wa yawman ahmara wa hakadha abadan ila nihayati asy-syahri fa fata asy-syartu ar-rabi'. Dan jikalau melihat hitam itu sehari dan sehari merah. Sehari hitam, sehari merah. Sehari hitam, sehari merah. Merah, hitam, merah, hitam, merah sampai nihayati syahri. Begitulah sampai menghabisi bulan, sampai hujung bulan, maka luputlah syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Darah lemah itu mesti berterusan selama 15 hari. Contoh ni kita dah buat dah tadi. Contoh ni pada contoh yang keempat tadi. Kita dah tulis dah. Jelas Siapa yang tak jelas boleh tanya. Ini masalah syurutut tamyiz. Mudah kan? Mudah ya. Ahlan Abdul Halim. Ustaz Abdul Halim, ahlan. Okey, habis.
masalah syurutut tamyiz. 4 syarat tamyiz. Selesai ya. Wa innama, kemudian kata musannif lagi, wa innama ishturitat hadhihi syurutu liyumkina ja'lul qawiyyu haidan wad-dha'ifi tuhran. Dan sesungguhnya disyaratkan syarat-syarat tersebut untuk supaya boleh dijadikan yang kuat itu adalah haid dan yang lemah itu adalah suci. Yang kuat itu adalah haid dan yang lemah itu adalah suci. Sebab apa disyaratkan 4 syarat tersebut? Kerana untuk menjadikan yang kuat itu adalah haid dan yang lemah itu adalah suci. Sebab itulah fuqaha menetapkan 4 syarat yang tersebut. Okey, 4 syarat yang tersebut tadi diletakkan oleh fuqaha untuk menjadikan yang kuat itu adalah haid dan yang lemah itu adalah suci. Susah kan kalau berlaku istihadah. Sebab itulah sayugianya sepatutnya sebaiknya bagi wanita menjaga kesihatan dia supaya tidak berlaku istihadah. Kalau berlaku istihadah susah kan. Sebab nak kira dia tu agak rumit. Rumit nak kira. Tapi kalau kita faham, mudah ya insya-Allah. Baik, misal tatbiqi. Misal tatbiqi ni maknanya contoh untuk kita apply. Contoh yang ditetapkan untuk kita guna qawaid kita tadi, yang kita belajar tadi. Contohnya apa? Idza ra'atil aswada yawman wa laylatan aw akthara thumma ittasala bihi ahmaru qabla al-15 wajaba 'alayha an tumsika fi muddatil ahmar amma tumsiku anhul haidu. Apabila seorang wanita melihat hitam sehari semalam, dia nampak sehari semalam, kemudian ataupun lebih banyak daripada sehari semalam, tak kisahlah berapa hari pun, asalkan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Maksudnya tak sampai hari ke-16. Kalau dia nampak sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, 5 hari ke, 10 ke, 12 ke, 14 ke, 15 ke, jangan 16 ya. Jangan 16. Kemudian ittasala bihi, bila dia nampak selama, contohnya kita katalah 7 hari dia nampak, biasanya 7 hari. Hitam itu berlaku selama 7 hari. Kemudian ittasala bihi ahmar, bersambung dengan warna merah. Hari ke-8 berubah warna merah. Hari ke-7 hari hitam. Tiba-tiba pada sangkaannya dia akan berhenti seperti mana biasa. Tengok-tengok tak berhenti. Maksudnya hari ke-8 dia tu berubah kepada warna merah. Contoh kita letak berapa hari? Berubah kepada warna merah. 8 hari. 8 hari. Apabila berubah saja darah hitam itu kepada warna merah, qabla al-15, sebelum daripada 15. Ni kan campur 2 15 kan. 7 8 jadi 15. Jadi sebelum 15, wajaba 'alaiha an tumsika fi muddatil ahmar, wajib di atasnya menahan pada masa merah tu. Bertukar saja kepada warna merah, dia tak boleh sembahyang. Dia kena tunggu dulu. Tak boleh sembahyang. Walaupun pada adatnya apa? Pada adatnya aku ni bulan lepas 7 hari saja. Tiba-tiba datang bulan ni, hari ke-8 ni dia bertukar kepada warna merah. Macam mana aku nak sembahyang ke?
boleh jadi juga ni istihadah kot no. Pasal apa? Pasal haid ni 7 hari ni warna hitam. Bila dia berubah kepada warna merah, boleh jadi ini istihadah. Bukannya haid ni. Boleh jadi istihadah. Jadi kita kena semayang. Tak boleh kita buat sangkaan macam tu. Kita kena tunggu dulu. Tunggu dulu Jangan sembahyang lagi. Sebab tu dia kata kena tunggu dulu fi muddatil ahmar. Tunggu dulu pada masa datangnya warna merah tu. Tahan dulu. Tahan daripada apa? Antum amma tumsiku anhul haid, daripada apa yang diharamkan bagi orang haid, orang yang berhaid buat, dia tak boleh buat juga. Hari ke-8 dia tak boleh sembahyang, hari ke-9 kalau bersambung lagi dia tak boleh sembahyang, hari ke-10 pun kalau bersambung lagi, kalau warna merah dia tu dia tak boleh sembahyang, hari 11 tak boleh, kalau ada lah. Hari ke-11, hari ke-12 pun tak boleh. Sampai hari ke-15 tak boleh. Sampai hari ke-15 dia tak boleh sembahyang lagi. Kena tunggu. Sebab apa dia kena tunggu? Sebab apa dia tak boleh melakukan seperti mana orang suci buat? Sebab apa dia tak boleh sembahyang? Sedangkan di situ ada kemungkinan istihadah lah kan? Ada kemungkinan baru. Belum pasti itu istihadah. Tapi ada kemungkinan lain. Apa kemungkinan dia? Lihtimali an yanqati'al ahmaru qabla mujawazatil majmu'i 15. Kerana ada kemungkinan darah merah itu akan terputus sebelum melepasi lingkungan 15 hari. Boleh jadi bila datang saja pada hari ke-8 dia tak boleh lagi sembahyang. Dia kena kekal seperti mana orang haid. Kerana apa? Ada kemungkinan dia akan berhenti pada hari ke-9. Kalau hari ke-9 tak berhenti, ada kemungkinan akan berhenti pada hari ke-10. Begitulah sampai hari ke-15. Maknanya ada kemungkinan berhenti sebelum sampai hari ke-15. Sebelum habis hari ke-15, masih ada kemungkinan darah dia akan berhenti. Sekiranya darah dia berhenti sebelum daripada 15, maka itu mafi muskilah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Keseluruhannya dikira sebagai haid. Keseluruhannya dikira sebagai haid. Kerana apa? Kerana kaedah yang kita belajar dalam masalah haid dulu, 24 jam yang berlaku di dalam 15 hari dihukumi sebagai haid. Apa sahaja darah yang datang dalam 15 hari, sama dengan adat dia ke, lebih daripada adat dia ke, berbeza dengan adat dia ke, tak kisahlah. Asalkan darah itu ada dalam masa 15 hari, maka dihukumi sebagai haid kesemuanya. Yang jadi masalahnya, sekiranya darah itu datang selepas 15 hari. Dan ada dua masalah kalau dia datang selepas daripada 15 hari. Sekiranya hari ke-15 bersambung dengan hari ke-16, maka dia akan kembali kepada masalah yang kita bincang tadi. Masalah tamyiz tadi. Dia akan kembali ke situ. Kita kena tengok balik warna dia apa semua. Kalau dia lepas daripada 15 dia ada suci sehari, hari ke-16, kemudian hari ke-17 datang balik, itu tidak ada masalah. Itu terus kita kembali kepada mas'alatu takmilil tuhri, menyempurnakan suci. Kita terus menghukumi sebagai istihadah. Terus sembahyang sampai dapat 15 hari. Kalau tak berhenti juga, dapat saja 15 hari. Selepas daripada 15 hari, terus kita terus kira sebagai haid. Kenapa? Dah dapat suci di antara dua haid, iaitu 15 hari. Baik, jelas Kerana dia tak boleh sembahyang lagi di sini, dia kena tunggu dulu, kerana ada kemungkinan darah merah itu akan berhenti sebelum daripada sempurnanya 15 hari. Sebelum sampai 15 hari, ada kemungkinan akan berhenti. Mungkin akan berhenti pada hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11. Jadi, sekiranya putus sebelum daripada sampai 15 hari, fayakunul jami'u haidan, maka sekaliannya, kalau contohnya dia berhenti pada hari ke-14 atau berhenti pada hari ke-15, maka keseluruhannya itu dikira sebagai haid. Kerana apa? Kerana masih berada dalam lingkungan 15 hari.
siapa yang kata darah yang datang dalam 15 hari yang menyalahi dengan adat dia itu dikira sebagai istihadah, maka itu adalah kesalahan yang sangat teruk lah. Itu kesalahan asas. Kita katakan bandingan dia salah kali-kali lah. Kali-kali pun dah salah jam. Tak boleh. Itu kesalahan fatal, kesalahan teruk. Baik. Fa in jawaza 15 arafna hina idzin annaha mustahadatun mumayyizah. Jika menjangkaui, melepasi darah merah dia tadi tu. Ni, melepasi 15 hari, lebih daripada 15 hari, arafna, kita tahu, hina izin, pada ketika itu, annaha mustahadatun mumayyizah, bahawasanya ia adalah mustahadah mumayyizah. Sebab apa? Okey ya, kita katalah dia datang selama 7 hari. Kemudian merah dia mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini batasan dia. Okey. Sampai hari ke-7, darahnya bertukar kepada darah merah. Tak wajib semayang lagi. Haram semayang waktu ni. Kena tunggu dulu. Tak berhenti lagi. Tak semayang sampai hari ke-15. Maka tiba-tiba hari ke-15 pun juga tak berhenti. Dia ke-16. Maka ketika ni, bila dia bersambung saja dengan hari ke-16, maka kita tahulah bahawasanya kita ini telah dijangkiti oleh istihadah. Tapi istihadah apa? Kita kena tengok balik, adakah warna dia ada beza? Macam ni ada beza kan? Bila ada beza, maka secara automatik kita dah faham bahawasanya kita ini adalah istihadah mumayyizah. Kerana apa? Syarat yang pertama tadi, cukup 24 jam, lulus. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua sebelum tak sampai 15 hari, cukup. Syarat yang ketiga dia bertukar dalam 15, istimrar kan? Ni tidak istimrar. Maknanya datang dalam 15 darah lemah dia. Okey, ini tak dikira. Syarat yang ketiga. Sebab apa? Sebab dia datang dalam 15. Syarat yang keempat, mutawali tak? Berturut-turutan tak? Diselangi dengan darah kuat tak? Dia punya ni, lemah dia. Tak diselangi dengan darah kuat. Dan menjangkau, melepasi daripada 15 tak? Menjangkau, ya. Maka cukup syarat yang keempat. Maka ketika itu, kita hukum dia sebagai istihadah mumayyizah. Apa hukum bagi istihadah mumayyizah? Hukumnya, yang kuat ini adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Yang lemah adalah istihadah. Hari ke-15, bila masuk saja hari ke-16 kita dah boleh tahu. Hari ke-16 kita dah boleh tahu kata kita ni istihadah mumayyizah. Okey. Fayakunul haidu, apabila seorang itu telah dijangkiti istihadah dan telah ditetapkan, telah dapat dipastikan bahawasanya dia itu istihadah mumayyizah, maka haidnya adalah yang hitam, wa yakunul ahmaru tuhran, dan yang merah ini adalah suci. Istihadah ni suci lah hukum dia. Bila suci kena semayang, wajib semayang. Fa'alaihal ghuslu, maka sampai saja pada hari ke-15, masuk saja hari ke-16, dia tahu dah, kata dia mustahadah mumayyizah. Yang ni saja haid, yang ni istihadah. Bila tahu saja di sini dia kena mandi.
Dia kena mandi. Selepas hari 15, bila berlanjutan darah dia terus kena mandi. Dia terus kena mandi. Sebab tu dia kata fa'alaihal ghuslu, maka wajib di atasnya mandi aqibal 15 selepas daripada 15. Lepas daripada 15 dia dah tahu kata dia mumayyizah, dia terus mandi. Kemudian dia wa tusalli wa tasumu wa taqdi salawati ayyamil ahmar, maka dia mandi sembahyang. Sebab apa kena mandi sembahyang puasa? Sebab ini adalah istihadah. Istihadah hukumnya suci. Suci wajib sembahyang. Dia kena sembahyang. Dan darah merah yang banyak-banyak ni yang dia tunggu tadi tu, dia kena qada. Dia kena qada balik. Banyak hari jugalah nak kena qada. Sakit perut juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. 8 kali 5, 40. Allahu Akbar. Tapi taklah wajib qada itu secara bersegera. Sikit-sikit lah qada. Sebab itulah sebaiknya kita menjaga wanita, menjaga kesihatan dia, kesihatan tubuh dia, kesihatan tubuh badan dia daripada penyakit. Kena jaga hormon, jangan bagi terganggu dan sebagainya. Dan orang lelaki pun kena main peranan untuk menjaga kesihatan isteri dia supaya tidak berlaku istihadah. Apabila berlaku istihadah, masalah sikit lah. Nak kena qada dan sebagainya. Kalau puasa pun dia berhenti dekat sini, asal tadi dia tak boleh puasa. Tapi bila dah tak puasa, dia kena qada balik sini. Qada. Dan ni pun haid kena qada juga, puasa qada juga. Qada 1, 2, 3, semua kena qada. Semua kena qada. Jadi berapa hari? 15 hari dia kena qada. Adapun yang selepas daripada ni, dia sembahyang tunai macam biasa. Baik. Wal aswadu wal ahmaru tamthilun faqat. Dan hitam dan merah itu hanyalah contoh saja. Contoh saja hitam dan merah tu. Wa illa fali'tibaru bil qawiyyi wad dha'ifi kaifa kana kama sayati. Tapi yang diambil kiranya adalah kuat dan lemah. Sebenarnya yang lebih tepat adalah kuat dan lemah. Hitam dan merah itu cuma contoh saja, bukan semestinya hitam dan merah, tapi adalah kuat dan lemah. Kuat dan lemah yang kita akan bincangkan selepas daripada ni. Apa maksud kuat, apa maksud lemah. Baik, hadza hukmu syahr awal. Fa amma asy-syahr ats-tsani wa ma ba'dahu fa idza qalaba ad-damu qawiyyu ila ad-dha'ifi lazimaha an taghtasila 'inda inqilabihi. Ini hukum yang macam ni kan, sampai dia kena tunggu dulu sampai hari ke-15 barulah dia boleh sembahyang. Dia kena mandi, sembahyang, kemudian puasa dan sebagainya tu pada hari ke-16. Pada hari ke-16 barulah dia boleh buat seperti mana orang suci buat. Kerana apa? Dia dah mengenal pasti bahawasanya yang tadi ni, yang merah tadi itu adalah istihadah. Ini bulan yang pertama. Ini bulan yang pertama. Fa amma asy-syahru tsani, maka adapun bulan yang kedua wa ma ba'dahu, dan bulan yang seterusnya, sekiranya darah itu berlanjutan di 16 hari bulan, contohlah kita kata ambil daripada 1 hari bulan sampai hari ke-16, sampai 16 hari bulan masih lagi ada. Hari ke-17 ada lagi, hari ke-18 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai ke hari ke-30. Sampai dia dapat satu sampai hari ke-30, sampai hari sampai bertukar darah lemah je ni kepada darah kuat. Apabila darah lemah dia bertukar sahaja ke darah kuat, automatik dia kena berhenti sembahyang. Automatik kena berhenti sembahyang. Kerana apa? Itu adalah haid. Itu adalah haid.
bila bertukar saja darah lemah dia yang ni, dia mungkin kita kata sebulan, 2 bulan kan, 2 bulan ataupun 3 bulan, darah istihadah dia tu berlanjutan. Jadi apabila masuk pada bulan yang kedua, bila bertukarnya darah lemah itu kepada darah kuat, maka automatik dia kena berhenti sembahyang. Kerana apa? Kerana kita kaedah yang awal tadi, darah kuat itu adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Maka apabila bertukar sahaja darah lemah kepada darah kuat, maka secara automatik dia kena berhenti daripada sembahyang. Kerana kita dah dapat pastikan kata itu adalah darah istihadah, darah haid. Kita dah pastikan itu adalah darah haid seperti mana bulan lepas, seperti mana yang berlaku pada bulan lepas. Okey. Kemudian fa idzan qalaba ad-damul qawiyyu ila ad-dha'if, kemudian apabila bertukarnya darah kuat itu kepada darah lemah, kemudian bila bertukarnya darah lemah kepada darah kuat, kemudian bila bertukar saja darah kuat itu kepada darah lemah balik, bertukar daripada darah kuat tadi itu kepada darah lemah balik, bertukar saja, kita terus kena sembahyang. Maksudnya di sini, bila masuk saja bulan yang kedua, maksudnya kita dah dapat 15 hari suci ya. Kita dah dapat 15 hari suci. Selepas daripada tu, bila datang saja darah kuat, okey haid. Habis darah kuat, bertukar saja kepada darah lemah, okey istihadah. Nanti macam itulah bulan seterusnya. Bertukar darah kuat, okey berhenti. Bertukar darah lemah, okey haid. Bertukar darah kuat, haid. Bertukar darah lemah, istihadah. Okey sembahyang macam biasa. Macam itulah seterusnya. 2 bulan ke 3 bulan ke dia berlaku, sama saja hukum dia. Cuma dia tak perlu dah menunggu macam ni. Dia tak perlu tunggu sampai 15 seperti mana pada bulan yang pertama. Bulan yang pertama dia kena tunggu sampai 15 hari dulu. Tak boleh mandi lagi, tak boleh sembahyang lagi. Sebab apa? Dia belum dapat pastikan kata ini adalah istihadah. Berbeza dengan bulan yang kedua. Bulan yang kedua dia dah ada pengalaman pada bulan yang pertama. Apa pengalaman dia? Iaitu yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Bermakna apabila bertukarnya darah kuat kepada darah lemah, maka automatik itu kita dapat kita dah boleh kenal kata itu adalah istihadah. Kerana apa? Berdasarkan pengalaman bulan lepas. Okey. Apa dia kata sini? Maka apabila bertukarnya darah kuat kepada darah lemah, lazimaha an taghtasila 'inda inqilabiha, wajib bagi dia mandi ketika bertukarnya. Apabila bertukar sahaja kepada darah lemah, wajib dia mandi hadas. Mandi wajib. Wa tusalli wa tasumu, dan sembahyang dan puasa, wa ya'tiha zawjuha, dan berwati. Ataupun didatangi oleh suami dia, boleh. Kalau dalam istihadah tak ada masalah. Tak ada masalah. Sembahyang wajib, puasa wajib, wati pun boleh. Tapi berdasarkan ataupun mesti kita melalui syarat-syarat yang disebutkan pada pengajian yang telah lalu. 4 syarat yang kita sebutkan. 4 syarat yang perlu dilakukan oleh orang yang beristihadah. Dan niat pun berbeza. Nawaitu istibahatus salah, niat untuk mengharuskan sembahyang. Bukannya niat wudu, niat mengharuskan sembahyang. Niat wudu tu lah. Niat wudu tu niat wudu untuk mengharuskan sembahyang. Bukannya niat wudu untuk mengangkat hadas. Niat wudu untuk mengharuskan sembahyang. Jadi dia kata kena sembahyang, puasa dan boleh didatangi oleh suami dia. Wala yantazirul 15, dan tidak perlu menunggu 15 hari seperti mana pada bulan yang pertama. Tak perlu tunggu 15 hari seperti mana bulan yang pertama. Dia boleh terus bertukar saja kepada lemah, terus mandi wajib dan sembahyang.
lianna arafna bisyahril madhi annaha mustahadatun, kerana bahwasanya kita dah ketahui pada bulan yang telah lalu annaha mustahadah, bahwasanya ia adalah mustahadah. Kita dah tahu kata bulan lepas tu ini adalah istihadah. Ini adalah istihadah. Bila istihadah kita terus saja mandi. Fadh-dhahiru annaha fi hadzal syahri kalladhi qablah, maka yang zahirnya adalah pada bulan ini seperti mana bulan yang telah lalu. Bulan kedua tu seperti mana bulan yang pertama lah. Baik, habis. Itu masalah tamyiz. Jelas masalah tamyiz. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya, boleh kita bincang. Baik, kalau tak ada soalan, kita sambung pada muka surat 69. Muka surat 69. Al-qawiyyu wad-dha'ifu minad dima'i. Yang kuat dan yang lemah. Darah yang kuat dan darah yang lemah tu macam mana? Tu'raful qawiyyu wad-dha'fu fid dima'i bil launi. Dikenali, dipastikan, diketahui darah yang kuat dan darah lemah itu. Kuat dan lemah tu dari sudut apa? Fid dima'i, pada darah itu bil launi, dengan warna. Diketahui kuat dan lemah itu melalui warna, menerusi warna. Kita tengok ada warna dia, kita tahu dia ni lemah ke kuat ke. Kita membezakan antara kuat dan lemah itu bi'tibaril makna, bi'tibaril laun, dengan i'tibar laun, i'tibar warna. Fa aqwahu al-aswadu maka darah yang paling kuat adalah al-aswadu, hitam. Hitam adalah yang paling kuat. Maksud hitam sini bukan hitam legam, maksudnya hitam gelemat itu dah. Dia darah pekat lah kan, merah pekat. Hitam sini maksudnya merah pekat. Wa minhu ma fihi khututun sudun, dan sebahagian daripada hitam, darah yang mempunyai belang-belang hitam. Darah merah biasa yang mempunyai belang-belang hitam. Dia macam mana nak pergi? Contoh dia dua peringkat lah. Yang pertama hitam, yang kedua merah. Sekiranya merah ini mempunyai belang-belang hitam, maka ia juga dikira sebagai hitam. Yang dikehendaki ataupun maksud merah itu adalah ahmar khalis, merah yang sempurna lah. Maksudnya merah yang tidak diselangi oleh tidak dibelangi oleh hitam. Tak ada belang-belang hitam, tak ada campuran hitam, dia barulah dikira sebagai merah. Sama jugalah macam kuning pun. Sikit keruh ke kuning ke, sekiranya kuning itu diselangi, dibelangi, ada campuran dengan merah, maka ia tetap dikira sebagai merah. Kalau merah itu ada campuran hitam, maka dikira sebagai hitam. Itu dia punya ni. Dia kalau nak kata merah, dia mestilah merah yang khalis, merah yang tidak bercampur dengan hitam. Merah betul-betul tak ada campuran hitam, barulah boleh dipanggil merah. Sama juga macam kuning. Kuning yang tidak ada campuran dengan merah, barulah boleh dikatakan kuning. Kalau ada campuran merah, dia masih lagi merah. Kemudian selepas daripada hitam, fal ashqaru, dari segi martabat dia, turutan dia, yang kedua adalah ahmar, merah. Fal ashqar, kemudian kuning, kemudian keruh, ashqar. Yang ketiga asfar, kuning. Syukurah ni makna perang. Merah perang, lepas perang kuning, lepas kuning barulah keruh.
Lepas kuning barulah keruh. Jadi semua ni dikira sebagai haid. Baik ya. Ni tak ada apa, ni mudah ya. Cuma kita kena ingatlah kaedah dia itu ni bukan maksud ada haid ni maksudnya kita tengok itu tak ada haid, itu berhenti haid dah. Apabila kita cek pada zahir kemaluan tu dengan dimasukkan kapas masih wujud ada kesan haid, maka dia waktu itu dia dikira sebagai haid lah. Dia dikira sebagai haid, dikira sebagai ada darah. Seperti macam itulah masalah istihadah pun. Dia nak tahu kata berhenti tak berhenti lagi, dia cek tengoklah. Bila dia cek tengok pada kemaluan dia, dengan dimasukkan kapas pada kemaluan dia, tengok-tengok pada zahir tu lah. Pada zahir kemaluan dia tengok tidak ada kesan darah, maka ketika itu barulah boleh dikatakan berhenti. Baru boleh dikatakan suci. Kalau masih ada kesan, itu masih belum suci, dikira haid lagi. Yang kedua, ba, alif, ba, jim. Ini dia huruf abjad kan? Abjad tu ambil daripada sini ya. Alif, ba, jim, dal, abjad. Abajadun. Abjad, hawat, hutti, kaliman, sa'fas, sakhal, daghat, daghat. 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian 10 sampai 100. Kemudian 100 sampai 1000. Dia punya rumus dia lah. Rumus bagi huruf-huruf Arab tu dia gitu. Dia tak pakai angka Roman ni 1, 2, 3 tu. Dia pakai 1, 2, alif, ba, jim, dal. Alif tu 1 lah. Ba tu 2. Jim tu 3. Baik, yang kedua, wa tu'raful quwwatu wad-dha'fu bis-sakhanati wa bir-rihil karihi. Dikenali, dipastikan kuat dan lemah itu bis-sakhanah, dengan kepekatan. Adakah dia pekat ataupun cair. Wa bir-rihi, dan bauan yang tak elok. Maksudnya di sini busuk lah. Busuk dan tidak busuk. Allahu Akbar. Oh, terbalik. Jatuh. San, buat ni. San, buat. Dia tak kena pula. Jatuh pula. Mana sama? Bisa. Terkeluar. Tok Syekh kita masuk terus yang terbalik. Aura apa ni? Okey, baik. Itu yang kedua. Dikira kuat dan lemah itu dari sudut cair dia ataupun pekatnya, dan dari segi bau dia, bersama ada busuk ataupun tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga,
perkiraan lemah dan kuat itu dari sudut bilangan sifat. Wallazi lahu thalathu sifatin min launin wa sakhanatin wa rihin karihin yu'addu aqwa mimma lahu sifatani ka aswada sakhinin muntinin aqwa min aswada sakhinin faqat. Darah yang ada 3 sifat, min launin wa sakhanatin, daripada warna. Ada warna hitam, kemudian ada pekat dan bau yang busuk, dikira yang paling kuat. Darah yang ada 3 sifat dikira yang paling kuat. Kemudian dikira darah yang paling kuat, mimma lahu sifatani, paling kuat daripada yang ada 2 sifat. Mimma lahu sifatani ka aswada sakhinin muntinin. Kalau darah hitam mempunyai 3 sifat, pekat dan busuk, maka itu lebih kuat daripada darah hitam yang hanya ada 2 sifat. Yang hanya ada 2 sifat, iaitu hitam dan juga pekat. Dan juga itu ada 2 sifat saja, tak ada 3. Kalau ada 2, dia lebih lemah, dia lemah daripada yang ada 3. Dan yang ada 2 sifat itu aqwa min aswada sakhinin faqat, lebih kuat daripada yang mempunyai 1 sifat, iaitu hitam dan hitam sahaja, hitam yang pekat sahaja. Baik, jadi kita tengok dia punya bilangan sifat lah. Darah yang paling kuat itu adalah darah yang paling banyak dia punya sifat dia, dari segi bau dan juga kepekatan dia tu. Nah, ini tak ada apa. Wa ma lahu sifatani, dan apa darah yang mempunyai 2 sifat lebih kuat daripada darah 1 sifat. Fa in ta'adala, dan jika darah itu mempunyai 2 sifat, sama-sama 2 sifat, seperti hitam yang sakhin, hitam yang pekat, dan hitam yang muntin, hitam yang busuk, maka haid dia ialah darah yang terdahulu. Darah mana yang mula-mula datang, yang pertama kali datang, yang di hadapan, yang mana datang dahulu, itulah dikira sebagai haid. Sekiranya sifat dia sama-sama kuat. Kita tak boleh nak kata yang mana satu kuat. Sebab apa? Sebab kedua-duanya ada 2 sifat. Kalau dia satunya ada 3 sifat, yang satu lagi ada 2 sifat, maka boleh kita kata satu kuat, satu lemah. Kalau sama, jadi tak ada kuat, tak ada lemah. Jadi yang mana dulu? Yang mana dikira sebagai haid? Dikira sebagai haid yang mana yang datang dulu. Ini tak ada apalah. Cuma yang paling jelas, perkiraan yang paling jelas adalah dari sudut warna. Kuat dan lemah itu yang paling jelas, yang paling utama adalah menerusi warna. Kalau bila tengok hitam dengan merah tu, tahu dah jelas. Kata merah itu adalah lemah, hitam itu adalah kuat. Cuma bezanya di sini, kalau kita nampak semuanya hitam, tapi ada yang hitam, ada 3 sifat, ada hitam busuk, ada hitam tak busuk, maka hitam busuk itu lebih kuat daripada hitam tak busuk. Hitam yang pekat itu lebih kuat daripada hitam yang tak pekat. Tengoklah, tengok keadaan, tengok dia punya berapakah sifat yang dia ada. Kalau kata darah itu sama-sama warna, kalau satu hitam satu merah, itu tak boleh lah, itu memang jelas. Sebab iktibar yang paling jelas adalah warna. Warna adalah yang pertama, yang paling utama diambil kira dalam masalah kuat dan lemah. Okey, kemudian kata pengarang kita, idza ra'at ba'da ad-damil qawiyyi dha'ifaini, apabila seorang wanita itu melihat selepas daripada darah yang kuat itu dua darah yang lemah. Dia nampak kuat, kemudian ada darah lemah,
Kemudian ada lagi darah lemah. Maksudnya dia di sini ada 3 peringkat darah dia. Darah dia ada 3 peringkat. Berbeza dengan masalah sebelum ni, dia cuma ada 2, iaitu hitam dan merah, kuat dan lemah sahaja. Tapi di sini dia nampak 3 peringkat. Kuat, lemah dan lebih lemah. Lebih lemah. Dia ada 3 peringkat. Esok insya-Allah kita bincang. Tapi dia ada berkaitan, perbahasan ni ada kaitan dengan masalah sebelum ni, masalah tamyiz, 4 syarat tamyiz ni. Kita kena tengok sikitlah bagi jelas tu masalah tamyiz ni, bagi faham betul-betul, barulah kita boleh bincangkan masalah yang 3 sifat. Kerana kalau kurang jelas masalah ni, jadi masalah 3 sifat pun, dia 3 jenis darah pun kita akan keliru sikit lah. Kena macam. Baik, kalau ada soalan boleh tanya. Ustaz Helmi, Ustaz Hakim, Ustaz Halim, ada soalan? Ustaz Zakaria, ada soalan? Ustaz Muaz, Bang Yub, soalan Ustaz Zakaria esok akan terjawab insya-Allah. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyaba. Allahumma rzuqna lataif at-tauhid wa khasa'is at-tamyiz innaka antal hamidum majid. Fa'alun lima yurid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni, apa ya?